Beza apabila kita tidur waktu malam dengan tidur pada waktu siang ni actually akan ada perbezaan lah. Walaupun mungkin kalau kita tidur waktu siang tu tempoh masanya sama macam kita tidur pada waktu malam, tapi hakikatnya keadaan dan kualiti tidur kita pada waktu siang tu sebenarnya dia lagi berkurang berbanding dengan kualiti dan efektifnya tidur kita pada waktu malam. Bagi golongan terutamanya yang bekerja shift lah, mereka yang bekerja dalam rotating shift, sometimes dia kerja shift siang, sometimes dia masuk petang balik malam, dan ada kadang-kadangnya sepanjang malam dia bekerja. Ataupun golongan kedua yang memang dia kerja night shift, dia bekerja pada waktu malam sahaja, dia terpaksa tidur sewaktu dia tak bekerja lah, iaitu pada waktu siang hari. Okey, jadi hakikatnya secara teorinya keadaan tidur mereka pada waktu siang ni sebenarnya agak kurang efektif lah berbanding daripada kualiti yang kita dapat apabila kita tidur pada waktu malam. Akan tetapi untuk nak memastikan kita boleh adapt dengan kita punya work environment tersebut, ada beberapa tips lah yang saya boleh tekankan untuk golongan-golongan yang bekerja malam ni, supaya dia boleh pastikan tidur dia tu tak terganggu. Sebab kalau tidur terganggu, lama-kelamaan bila masuk kerja pada waktu malam pun kita akan jadi lebih mengantuk dan tak boleh nak fokus kan, dan lama-kelamaan boleh mengganggu lah kita punya kehidupan harian dan juga pekerjaan kita. Jadi tips yang pertama untuk mereka yang bekerja shift malam ni terutamanya adalah, yang pertama, apabila dah habis kerja pada waktu awal pagi, biasanya mereka yang kerja shift malam ni dia akan habis bekerja pada waktu awal pagi lah, sebelum matahari terbit. Elakkan pendedahan berlebihan kepada cahaya pada waktu pagi tu, kalau boleh terus sampai kat rumah sebelum waktu siang hari, sebelum waktu matahari terbit, supaya kita boleh elakkan daripada pendedahan yang berlebihan kepada cahaya matahari. Apabila tubuh kita dah terdedah kepada cahaya yang banyak, maka melatonin dalam tubuh kita pun akan berhenti dirembeskan lah, which is melatonin tu fungsi dia untuk membantu tubuh kita lebih mudah tidur. Maksudnya dalam erti kata lain, dia buatkan kita jadi mengantuk lah. Kemudian yang kedua, prioriti kita bila habis kerja adalah tidur. Ada setengah orang bila habis pada waktu pagi, mungkin dia nak singgah bank sebab bank buka pada waktu siang kan, mungkin ada aktiviti-aktiviti lain. Bukan nak kata tak boleh, tapi dia perlu susun lah jadual dia perlu utamakan tidur. Mungkin ada waktu yang dia memang perlu selesaikan urusan segera tu, tak ada masalah lah. Cuma di waktu-waktu lain dia perlu utamakan tidur. Balik benda pertama dia buat adalah tidur, sebab malam dia dah skip tidur, maksudnya dia dah berhutang tidur dengan tubuh dia, and then the next morning dia perlu utamakan waktu tidur. Okey, kemudian tips yang ketiga adalah tips berkenaan dengan dia punya tempat tidur ataupun bedroom punya environment lah. Keadaan bilik tidur tu dia perlu set up gelap. So kalau keadaan rumah dia tu agak terang, dia kena pastikanlah guna langsir yang lebih gelap. Kemudian dia ada pencahayaan yang sesuai dalam bilik dia, ataupun kalau gelap terus pun tak ada masalah. Kemudian suhu yang sesuai dan keadaan bunyi bising lah, itu yang paling utama. Dia kena kontrol bilik tidur dia supaya dia boleh elakkan bunyi bising yang berlebihan. Sebab waktu siang ni kita faham lah, okay, mungkin kita tinggal di persekitaran yang agak bising, jadi kita kena ambil langkah-langkah yang sesuai untuk kita pastikan keadaan bising tu dapat terkawal, so that kita boleh tidur lebih lena, almost hampir sama dengan keadaannya kalau kita tidur pada waktu malam. Okey, kemudian tempoh masa tidur. Okey, mungkin pada waktu siang kita tak boleh nak sustain tidur 6 ke 8 jam macam tidur pada waktu malam. That's okay. Mungkin kita akan tidur lebih kurang waktu dia, mungkin 4 ke 5 jam. Tapi kalau kita dapat jaga sleep hygiene yang saya tekankan tadi, insyaAllah kita akan boleh mendapat tidur yang lebih efektif lah. Jadi untuk satu tempoh masa yang lama, tidur kita pada waktu siang itu dia tidak akan menyebabkan masalah kepada aktiviti kita dan tidak akan menyebabkan masalah kepada kerja kita pada waktu malam. Ada perbezaan sikit dengan golongan yang bekerja ikut shift yang bertukar, maksudnya rotating shift lah. Tu biasanya kalau shift ni dia akan melibatkan 3 shift kalau kita dekat hospital lah biasanya. Jika golongan ni dia bekerja dalam shift yang bertukar, dia boleh amalkan shift dia tu, dia ambil dalam gerakan counter clockwise, ke belakang. Maksudnya kalau hari ni dia shift pada
waktu pagi habis petang, mungkin untuk beberapa hari, bergantung kepada dia punya schedule lah. Next rotation dia ambil malam habis pagi, maksudnya dia ke belakang. Benda ni akan memastikan dia punya exposure kepada cahaya tu akan lebih kurang, so that dia boleh sustain dia punya sleep quality. Untuk golongan yang ni, saya nak tekankan bahawa pada hari yang mereka off, biasanya orang yang shift bertukar ni dia akan ada extra hari off lah. Contohnya 2 hari dia akan off sebelum dia bertukar shift. Jadi waktu yang hari dia off sebenarnya adalah lebih baik untuk dia amalkan keadaan tidur dia yang sama macam hari dia bekerja. Maksudnya dia bukan tidur malam sebab hari ni dah tak kerja, siang dia tak tidur, malam dia tidur. Sebab once bila dia dah masuk balik kerja shift dia nanti, dia akan haywire semula. Sebab dia kena biasakan tidur. Actually tidur kita ni, kita kena ada satu regular routine. Kalau kita tidur pukul 10 malam, kita bangun jam 6 pagi, kita kena maintain macam tu bagi mereka yang tidur pada waktu malam. Jadi sama juga orang yang tidur dia bertukar mengikut shift, dia kena sustain benda macam tu, dia kena maintain supaya tubuh dia ada rutin yang khusus untuk dia, supaya tubuh dia tak jadi terkejut lah. Sebab bila dia dah masuk kerja balik semula nanti, dia kena adapt balik. Untuk nak adapt, lama kelamaan akan efek kepada dia punya sleep quality kalau dia tak jaga dia punya regular schedule dia untuk tidur.